Tiga, dua, genderuwo. Fight! Okay. Hi, welcome back to our episode yang ke 10. Yes, hari ni kita ada guest ya. Last week kita ada, Alhamdulillah. alhamdulillah hari ni pun kita ada juga. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih sebab kita dah, alhamdulillah, kita dah finally reach kita punya 100 subscribers. Yes, Although YouTube. pada korang mungkin ada 100 je apa. Tapi for us it's a big achievement. Yes. Yes, stepping stones lah. Ya. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. InsyaAllah. Yes. Amin. Amin. Alhamdulillah. And insyaAllah we will bring more content for you guys in the future. Mungkin kita pergi explore ke apa. Tengoklah macam mana ya. Kalau kita boleh apa orang kata, cari ilham, cari masa untuk Yes. kita adventure. Correct. Yeah. Okay, so hari ni kita ada tetamu ya. Sir. And tetamu kita bukan kaleng-kaleng, abang-abang rappers. Mungkin korang belum kenal. Rappers, yo. Yes sir. members lah. Dan the rappers dia tetap member kita. One of our friends also. Shoutouts to the Wonder Factory. Yeah. Shoutouts to Fazil. Shoutouts to Kai. Everybody from the Wonder Factory family. But today is none of them. Today we have Mr. Luqman Nur Hakim over here. Okay, so that time kita on live. Then Man ada share dengan kita dia punya stories lah basically. And aku find that story interesting also. So I was like, okay lah, why not we bring him in. So yeah lah. So Man, Yeah. before kita begin, seperti biasa, introduce yourself to the camera. Right, so hi guys, my name is Nur Hakim. So my full name is Luqman Nur Hakim. So boleh panggil aku, suka hati korang lah nak panggil aku apa Kena So- panggil dia suka hati korang lah. Mana panggil apa So yeah, that's about it. Okay, nice. Okay. Okay lah. To not waste our time. To not waste any more time. Why not we begin? Kalau kau ada any stories kau nak share dengan kita, please go ahead, my man. Alright, so like I experienced this bila aku dekat NS. Okay. So okay lah, aku kalau boleh tak nak bilang lah aku pergi NS mana. So Okay, it's okay. Okay. You totally understand. so No problem, yeah. during my NS time, aku suka buat night shift. So it's fun because most of the time lepak. So orang cakap king lah, tapi it's just lepak lah. And then aku selalu suka buat, diorang selalu pandang aku dengan satu regular ni. Okay. So regular ni roughly dia punya age around 40 plus. And dia gerek gila babi. And then dia punya orang berani gila lah. And walaupun dia just kekek macam kita kekek, but dia tak kosong. Okay. So dia pandai but dia tak tunjuk lah. But it's just that dia punya orang berani and tak kosong. So like The berani regular guy, is is it? apa dia? The regular guy lah. Yes. Okay. So every single time macam okay, just bayangkan bila kita tengah drive dekat highway ke, then pass through hutan, and then tiba-tiba like legit bau wangi semacam. Bau wangi tu macam tak pernah bau punya wangi. So me as a person always macam diam, tak nak tegur. So apa aku akan buat ni, my first time macam experiencing that, aku type dekat handphone. Aku letak, sir, ada bau tak? Tak nak berbual pasal tak nak letak kat berbual, dalam tak nak phone tegur. dulu. Takut Syah. Lepas tu aku tunjuk dia. Dia tengok aku. Oh Syul, bau. Aku dah macam kiwek dia ni, gila lah Syah. Habis dia cakap aku, kau nak takut buat apa? Relax, kita Okay. chill. Aku dah macam ni, jangan Syah. So throughout the journey was roughly around 1 hour. So kita nak kena pergi from one point to another point, and bau dia still tetap ada. Okay. So okay lah, alhamdulillah nothing happen lah. So another story, bukan dengan aku, tapi dia experience this dengan aku punya senior. Okay. So we went for a smoke break dekat multipurpose hall. They went for smoke break dekat multipurpose hall. So
the whole entire multipurpose hall at roughly around 3 AM in the morning. Tak ada lampu. So kau just bayangkan diorang 2 ekor tengah lipat isap rokok. Tiba-tiba dengar, okay, kita ada belt. So bila kita buka kita punya belt, ada bunyi clicking. Okay. So dengar macam ada orang buka, tutup. Legit bunyi dia macam macam all the time, non-stop. Okay. Habis semua, bukan semua dah takut lah. So my senior, NSF, dia takut. Dia macam, sir, jom lah. Turun lah. Lepas tu dia biasa lah, dia relax. Lepak lah, chill lah, relax lah. Isap rokok je, apa kau takut? Lepas tu bunyi tu start dan macam daripada jauh, terus makin dekat. Okay. And then dengar macam orang lari from one end to another end. Pam. Then regular aku ni macam kesian lah tengok dia takut gila. So dah, diorang terus keluar. So rokok matikan, ciao. Gerak. Gerak. But diorang tak tahu apa benda Tak tahu. Because legit, okay, even though dia gelap, dia ada banyak tingkap. Kau boleh nampak what's inside and there's totally nothing. So tu dia punya tahap berani dia semacam lah. And then okay, so backstory yang apa aku bilang korang ni. So there's 4 of us. Aku, NSF, yang lain semua 3 regular. So dekat dalam base tu, we are not supposed to smoke, but biasalah kan. Ya, memang correct faham. So our base dia mix 2 vocation. So satu kita no vocation, lagi satu is, okay lah, my vocation I put it as vocation A. Then the other one is vocation B. Okay. So vocation B is the main one. Tapi masa tu they wanted to renovate their site. So all of them have to keluar dari tempat tu and go for temporary place. Okay. So the whole entire half of the area is totally empty. Okay. So tempat holding place, tempat dorang punya office, semua kosong. So budak-budak kadang-kadang bila time habis shift, diorang suka adventure lah. Memang dengar macam-macam, bunyi macam-macam, tapi tak nampak tak apa. Memang jarang nampak. Tapi dulu apa yang aku pernah dengar is banyak orang experience, there's this one staircase yang whenever they go up, diorang akan nampak satu regular. Okay. He's wearing old uniform. Okay. So dorang seniors yang lain selalu cakap, kalau korang nampak lelaki Cina pakai baju uniform lama, just greet sir. Good morning sir, atau good afternoon. Kalau kau tak greet, benda tu akan ikut kau balik. Yeah. So that's one of the story. The other story is satu tempat unloading bay dorang. Okay. Tempat dorang selalu keluar return weapons, ambil weapons. So satu tempat ni dulu tempat dia memang loading bay. Then after that diorang kosongkan jadi tempat diorang punya restroom. Okay. Tempat lipat je. So dengar cerita ada satu regular commit suicide dekat situ. Okay. So most of the time selalu you will hear this weird bunyi tembak. Dah agak dah. Tapi padahal tak ada apa-apa. Aku dah agak dah. Kau tahu I was about to ask like, is it gunshots? Yes, gunshots. So yalah. Dia bunuh diri, dia tembak. Tapi yalah, dengar dia ada macam family issues, this and that. So that's why he committed suicide. Okay. So that's what a few of them are. So the 4 of us, we went to that place untuk, it's a new spot because spot yang lain dorang dah lock. Since dorang tahu ada banyak orang isap rokok situ. So we went to look for a new spot since dorang vocation B dah tak ada. So we went to their place and kita isap rokok lah kat situ. So kita ada this staircase. Level 3 is kita punya side. Level 2 is dorang punya side. Okay. So we went to level 2 and It's the same building ah. It's the same building, Okay. tapi macam it's split Separated into half. Okay. So we went to level 2, kita pergi isap rokok. So there's this one regular, dia tengah, when was it? It was 2 years ago. So dia tengah syok gila tengok auction. Tengok apa? Auction. Kira. Tengah syok gila tengok Like and auction. share guys. Kalau korang nampak ni, like and share guys. Okay, kan kita earn sikit duit. So
Kau bayangkan orang semua dah tengah macam seram tempat baru. Yeah. Okay, like and share. Correct. Alamak. So this is quite recent lah. It was like Last year, I last guess. year atau last year. Kira kat background dia like and share. Terus Yeah. nasib baik saya tak. Tapi kau bayangkan orang semua tengah tense. Okay. Aku dengan regular favourite aku tu semua kita tengah isap rokok. Yang tengah tengok auction tu orang dia tak isap rokok. Okay. Tapi dia just nak for some reason entah tiba-tiba that day dia nak ikut kita isap rokok. Okay. So yang tengah tengok auction, aku ni favourite regular and there's another regular. So yang satu tengah sibuk tengok auction, aku dengan regular tu tengah relax isap rokok. Yang satu pun sama juga tengah isap rokok. So this auction kan tiba-tiba dia stop. Dia cakap, korang tahu tak? Dulu tempat sini orang main squash. Lepas tu aku dengan regular aku dah tengok dia semacam mak dik ni. Wasn't that the story? No lah, he was the one Yeah. who shared with us. Oh ya, betul lah. Lepas tu kau bayangkan, lepas dia tengah tengok phone, lepas tu dia stop. Kau tahu tak dulu sini tempat orang main squash. Lepas tu aku dengan regular aku tu macam stare kat dia lah. Pasal kau boleh cerita ni dekat sini. So I mean better untuk kau bilang cerita ni kat luar. Jangan bilang kat situ. Betul. Kita dah kat situ. Correct. So dia sambung tengok auction dia. So dia ada regular. Dia cakap sini ada tempat orang main squash Okay, tak apa, aku pergi tengok. Kau pun got that one fucker one, you know. Kau just mainkan, dia kata okay, tak apa, aku pergi tengok. Okay, apa tu aku dengan regular aku kata tak apa, kita tak nak ikut. Kita nak pergi, kita nak isap rokok je. Kau nak pergi, kau pergi. So dia pergi. Lepas tu kita relax tengah isap rokok, tengah tengok auction. Dia tengah tengok auction, bunyi kuat gila. Lepas tu dia yang regular pergi explore sendiri tu datang balik, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Lepas tu dia kata ada yang tengok auction tu. Ada dulu ada orang sini main squash. Budak-budak kita malam-malam bila tengah buat duty dengar kat atas orang main squash. Habis lepas tu kita diam. A few seconds after that tiba-tiba bunyi squash. Like legit tang. Diorang tak. Tang. Pelan je, slow gila. Tapi bunyi dia macam jauh. Selalu orang cakap kalau bunyi jauh benda tu dekat. Correct. Kalau bunyi dekat masuk dia jauh. Yeah. So bunyi dia first bukan jauh dulu. Dia dekat. Tang. Tang. Dan tiba-tiba makin jauh, dia makin laju. Tang. Lepas tu Tak penat ke dia? Lepas tu kau bayangkan yang dengar cuma aku dengan regular aku je. Then yang mana yang kau dapat tu lah? Okay. Then after that kita dah macam kiwat hari ni kita go diam je. Yang tengok auction tak perasan. Yang tegur tu tak perasan. Yang regular lagi satu tu after 20 seconds baru dia perasan. So kita tiga tengah stay kat each other. So kita punya bulu roma tiba-tiba naik. So dah habis isap rokok. Kau bayangkan rokok tu 10 minit tak habis tau. Dia benda pelik dia semacam isap rokok tak habis-habis tau. Dah habis kita keluar, dah turun bawah. Aku dengan regular tu maki yang orang tengok auction tu. Aku bodoh sial. Kau pergi tegur, kau tak dengar kau orang main squash. Dia kata, tahu apa dia cakap? Dia cakap, ada kau tak bilang aku, tahu aku rekod. Astaghfirullahalazim. Macam celaka tau orang ni semua. Dengar macam fierce kan. Lepas tu kat bawah. Lepas tu aku cakap, tak puas lah isap rokok. Lepas tu regular kata, Man, kau nak isap rokok? Aku pun nak isap rokok. Tapi tempat tu je yang ada. Lepas tu yang tengok auction kata, jom lah, aku nak rekod. Lepas tu kita kata, kau serius aku ikut. Empat-empat lah ikut naik atas sekali. Lepas tu kita naik atas. Dah naik atas. Buka pintu. Yang step berani nak rekod tu berdiri betul-betul dekat ujung pintu. Okay. Lepas tu semua maki yang kau sendiri nak dengar. Berdiri Habis apa kat benda yang kau berdiri kat pintu. Kau masuk sekarang. Kau masuk bergaduh lah. Kau masuk. Okey. Masuk sekali. Semua relax, semua diam. Tahu apa dia jawab? Tak ada pun. Tak ada pun. Macam lepas tu semua orang kata jangan bodoh lah. Dan diam je lah. Kita kat sini asal rokok. Lepas tu satu kali bunyi squash kuat gila. Satu kali tang. Lepas tu yang tengok auction tu lari keluar. Kiwa! Dia hilang, dia lari. Bodoh. Lepas tu kau naik atas balik. Kita belum habis isap rokok. Kau nak ikut kan? Kau naik atas balik. Naik atas balik lah. So kita empat masih kat situ tapi semua diam. Bunyi tu masih ada. Tang.
throughout kita isap rokok ada tang tang Cia. tang. Cool Ya. Syul. Tak, dia punya feeling kan is totally different bila macam kau balik rumah kau rasa macam ada benda ikut. So bila dah habis semua dah turun, dia punya rasa macam benda tu is telling you don't fuck around with me. Yeah. Get away from here. Like Yes. kau boleh rasa dia lain semacam tau. Yeah. And then so dah turun. Lepas tu aku bilang apa aku experience. Tak, regular aku bilang experience dia tadi. Dia tak cakap apa-apa, dia diam. Dia kata tadi aku rasa macam ada nampak shadow lah. Tapi shadow bukan daripada kita because okay, kau bayangkan 4 of us is here. Ada lampu kat sini from the staircase. Okay. Ada lampu from vocation B punya tempat. Okay. So lampu is not here. Dia punya shadow dia bukan daripada depan. Shadow dia daripada tepi, daripada lampu tu. So kalau nak cakap shadow kita doesn't make sense lah. Yeah. Dia punya shadow is like macam tangan kita biasa tapi dia panjang semacam and kurus gila. Dia kata dia experience tu je lah. Then after that I told them my side of story. So okay, kita ada this walkie-talkie. So every single time kalau walkie-talkie tak ada signal, bunyi dia something like that. So tone lah. Every single time kalau kita isap rokok, kita matikan semua walkie-talkie. Okay. Sebab memekak nanti bocor kan kalau orang tahu. Correct. So kau bayangkan memang semua matikan. Lepas tu regular aku tanya, Man. Tak, dia tanya, siapa punya walkie-talkie tu lah? Lepas tu semua kata tak ada, aku matikan. Lepas tu aku tak nak orang kancang, aku cakap aku punya, aku lupa nak matikan. Padahal bukan daripada kita. Mana bunyi dia datang? Tapi kau tak bilang diorang lah actually Tak bukan bilang. Lepas tu dah kat bawah baru aku bilang. Hmm. Cakap, sir sebenarnya tu bukan saya punya. Tak tahu bunyi walkie-talkie Dari mana Hantu polis. Seram. Then datang kita empat-empat dah serik. Kira kat bawah, dia kat atas macam kecoh kan. Kat bawah semua diam. Terus semua balik kita punya locker. Dia selalu lipat kat locker lah malam. Dia lipat kat locker. Kita walk past toilet dengan orang ketawa. Okay. Dia macam ketawa bukan macam benda kelakar tau. Ketawa macam padan muka kau. Like evil laugh lah. macam- okay, faham. Terus faham. semua macam diam. Tu jalan. Damn. Dup. Yang part seram dia is the feeling yang kau boleh, dia punya rasa is You can totally tell that it's telling you a message, passing you a message kan. Yeah. just don't fuck with me. Yeah. And the best thing is that aku kan bilang korang aku punya regular berani gila. Yang part tu first time dia cakap dia rasa takut. Sebab dia rasa aura lain. Macam seram dia semacam lah. Okay. Yeah, because auras macam feeling when you start rasa tak sedap kan. Benda tu maknanya dia gila babi. Yes. Benda tu gila babi. But dia kalau macam relax kan, maknanya benda tu is just there to just be there. Yeah, but then mungkin kalau dah gitu maknanya kau dah langgar tempat dia. Yes. Honestly speaking, kau dah langgar tempat dia, kau dah masuk tempat dia kan. Totally you shouldn't fuck with them lah. Yeah. Yeah. Hey. Oh yeah, just now kau mention about yang pasal gunshots kan. Because then furthermore it's the person committed suicide or something like that. I heard there is this saying I don't know whether korang pernah dengar ke tidak, yang macam if be it orang terjun ke apa, some people tend to experience tau. Macam tengah tidur sekali dengan orang jerit. Macam orang, then you got to know that dia dulu jiran atas ni kat atas ni. Oh, yeah. Serius lah. So they this saying that they says that people tend to experience hearing things orang terjun or something like that sampai dunia kiamat. Yeah. Yeah. Because actually once kan bunuh diri is diharamkan kan. Correct? So once kau bunuh diri, macam for example kau terjun you are actually falling until kiamat. Yeah. Yes, So you- maybe yang macam kau dengar gunshots, mungkin dia timbak pam. Yes, it's a never ending. Never ending sampai dunia Yes, kiamat. dia kira kan macam Allah Alam that's what I heard lah. yeah, but actually that's kind of true because like as I was saying macam kau bunuh diri bila kau when anybody commit suicide, nothing awaits you. Yeah. You're not going to hell, you're not going to heaven.
neither one. If I'm not wrong, if I'm not mistaken, you I are don't not. know about that also. Neither you are going to hell nor you going to heaven. You are nothing awaits you. You are falling until kiamat. Yeah. Yeah, so Yeah. if you hear screaming macam kau dengar orang jerit nak jatuh ke atau gunshots continuously very regularly kan, it means that's gonna happen until Yeah, it's just that kau tak nampak je dia kat situ. Yeah, yeah. that's what I heard. Sampai dunia kiamat. Yes. Itu akan, yeah. Kira I mean macam nasib kau lah. I mean, if you get to hear which is, okay, and knowing that kau tahu orang tu bunuh diri, you know, like, oh, fuck, aku dengar macam benda-benda gini. Kalau aku rasa aku trauma macam. I mean kan kalau kau tengok kita one of kita previous episode ada satu story juga Battle Beast 4 yang Sembawang Camp I think Sembawang Camp kalau night duty, kalau patrolling body system, correct? So body system, these two guys diorang kena night duty lah. So okay, aku letak A dengan B si A ni nak pergi toilet. Okay, so B ni dia tunggu luar toilet. Okay, dia tunggu luar toilet. A ni masuk dalam toilet. Dia bunuh diri. Dia buat tembak dia masuk kan. Oh, okay. Tapi tembak dia bukan bahasa pistol tau. Satu ni kan. Aku rasa lah. And yeah, actually usually kalau pergi for patrolling for army tak salah, kalau army lah memang kena bawa satu ni one apa. So that guy masuk toilet. Yeah. Then after that, I don't know what happened lah, but ever since then memang tempat tu puaka lah, honestly. Yeah. So it's kind of a similar story lah. I mean, guys, kalau korang ada anyone to talk to please talk to somebody. Yeah. Yeah, jangan lead yourself into apa ni, nak bunuh diri semua. Yeah. Masih ada peluang untuk korang apa ni saya nak cakap, solve your problems atau understand more about your issues, whatever you're facing. Kalau kau tak dapat solve, tak apa, it's okay. As long as you understand what's going on, you can avoid or you can macam at least keep in mind macam to keep a positive mindset. Alhamdulillah, that's good enough really, so that it keeps you going. Have people to talk to. Yeah. Makin korang tak ada siapa-siapa nak berbual makin tu your thoughts will be dark. Kau akan more terpesong Yeah, to it that keeps side. hunting you. Sorry? Yes. It keeps something Yes, you. correct. Yeah. Keep something you it's gonna hurt lah. So best is have somebody to talk to. Jangan malu-malu lah. Korang like doesn't matter your age or what. Everybody has their problems. Everybody has their issues. You know, we all actually just need somebody to talk to lah. Be it benda kecil ke benda besar ke, just luahkan. As long as it makes you feel better. If it doesn't, like I say, just keep a positive mind always to keep you Solat. going. Yes, solat, insyaAllah. InsyaAllah Allah akan tolong. Ya. Macam ustaz pula Masya Allah. Oi. InsyaAllah one day Masya Allah. Ustaz Fadli, tolong ajar saya. Balik-balik cari ustaz. Balik-balik cari ustaz. Nasib pun cari ustaz. Yalah. So far all from NS lah, kau punya stories. Anything outside of NS? Anything outside from NS? Like recently ke? Atau dah lama ke, kecil-kecil ke, doesn't matter lah. Aku used to, most of it bila aku experience is just bunyi. Aku very rare untuk nampak. Okay. Aku rasa kalau aku nampak aku terkencing kot. Muka gangster lah. So dulu okay, aku sports yang aku main is boxing. So dulu bila time aku tak train, I used to coach a place lah. So there is one time, okay, tempat gym kita, I mean we are not supposed untuk buat training kat sana because it's a industrial punya building. Okay. So mostly retail, jual barang, this and that. But kita cap palang lah buat gym. So mostly bila head coach aku not around, I'll be there to handle. Okay. So dulu bila time malam, coach aku dia kena belau dan pukul 5 PM. So I took over. Aku jaga kelas this and that. Lepas kelas dah habis pukul 9, kau bayangkan gym dia besar, I think 10 times besar bilik ni. I think 10 times or 20 times, besar gila. 2 badminton court. So kosong. Tak gelap lah, lampu masih buka. So aku tengah semua dah balik, aku sapu, mop, sanitize semua dia orang punya punching bag. Then dah habis, lampu
kan okay, bila on aircon kau boleh dengar punya Yeah. dia punya whatever it is lah. Compressor dia. So aku matikan, then the whole place dengar macam senyap gila lah. So lampu dia kat sini, pintu dia kat sini. So kau kena tutup lampu dulu baru boleh buka pintu. Kalau kau buka pintu sambil nak tutup lampu memang tak sampai lah. Yalah. Okay. So aku tutup lampu dulu. Tutup lampu semua gelap. Tiba-tiba aku dengar aku dengar bunyi orang tumbuk punching bag. Tang 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 tang. So aku dah kecul. Cul gila. Macam siapa saya belum balik. Aku lepas tu aku pusing, aku tengok bag tu tengah swing. Okay. Aku tak terkejut kalau actually tu bukan bag. Kalau bukan bag apa? Kau jangan. Aku nak balik shoot nanti. Aduh. Dah legit. Aku tak terkejut kalau tu bukan bag. Hei, janganlah. Kau bayangkan benda tu dah tergantung. Yalah. That's what I mean lah. Oh. Aku tak terkejut duk kalau bukan. Pasal aku ever heard of a story pasal gym juga. I think something like that lah. Dia aku rasa dia fikir macam tu punching bag. Oh tak, bukan gym, sorry. Atika my Starbucks punya mate. Okay, aku punya member kerja lah Starbucks. So dulu dia wasn't dekat sama kedai dengan aku lah. Before aku came in lah actually. So dia ceritakan to me lah. So this satu store aku lupa kat mana. Dia nak masuk dia back office, dia macam langsir tau. Okay. Langsir ke apa lah, something like aku lupa lah. So dia macam main-main lah, macam tengah closing habis main-main malam. Main-main macam dia peluk tu benda lah, dia peluk tu apa? Langsir ke apa. Tapi bila tengah peluk tu, dia rasa macam that langsir tu Ada bentuk. tak gerak-gerak. Tak ada dia peluk langsir tu kenapa? Macam main-main lah, macam you know that kind of thing, macam nak kacau orang kat luar ke. Okay. Macam you know. Okay. So dia tengah peluk tu, I think the story went like this lah. Correct me if I'm wrong lah, Tika, something like that. So dia peluk, tapi bila dia peluk tu rasa macam feeling, and dia rasa benda tu bergerak. And benda tu putih, langsir tu putih, and lagi pouch tu putih kan. So dia macam, and Atika boleh nampak. So dia betul-betul dia tengok, alamak, terpeluk pocong pula. Atika, kau buat apa Atika? Lepas tu. Yeah, and yalah, Atika paling sensitive amongst all of us. Dia pun boleh nampak juga. So yeah, that's the story that I heard lah from Atika. Hey, kau nak peluk-peluk barang tolong double check especially kalau kau tidur malam. Nak peluk Kau tidur malam, bolster. Aku lagi tinggal seorang tidur peluk bolster sial. Yeah, so that was kind of a story lah. So aku tak like I say lah, aku tak terkejut kalau tu punching bag wasn't actually punching bag yang swing-swing. Yeah. Cakap pasal nampak, I mean, okay lah. Aku tak pernah nampak tapi sekali. Somewhat macam nampak tapi tak pernah nampak. Aku tak tahu sama ada tu. Dia ke bukan lah. Aku, okay lah, kalau kita takut, nanti kita selalu macam bayang-bayang sendiri. Correct. Yeah. Kan? Tapi aku tak tahu. So, okay, sama juga time NS. Tapi aku that time baru break up. So aku tengah stress gila babi lah. So aku betul-betul die-die nak kena isap rokok. So sebelum kita unload, lepas unload selalu orang akan salin terus belah. Aku masa tu not in the right state of mind lah. So aku macam butuh lah isap rokok lah. So tempat yang aku isap rokok is a holding place for people yang buat salah. Okay. So memang ada banyak sel. So this is one of the clue lah. So banyak sel, banyak gila. And even with vocation B around, tempat tu memang haunted. Okay. So kau bayangkan back story is cleaner tengah cuci belakang, cuci, kayak nampak orang menyangkung. Tapi orang tu menyangkung mana dekat tempat nyangkung lah, nak kencing. Okay. Dia masuk, dia nak bersihkan. Tapi dia setahu dia dalam tu tak ada orang. Pintu pun gate tu pun tak lock. So dia keluar, dia cakap dekat one of the people, Sir, I think you never lock the cell lah. I scared later the person run away how. Lepas tu semua senyap. Today there's no one around, you know. That's why we ask you to clean the place. Semua senyap. Sekejap dah tiba-tiba bau busuk.
So there's one of the story yang aku pernah dengar lah. So that night tempat tu memang dah tak ada orang, kosong. The whole entire place semua gelap. Okay. Which is a good spot lah nak isap rokok. So aku masuk, tak rasa takut pun sebab dalam kepala otak macam-macam kan. Baru break this and that. So jalan. So tempat dia punya walkway is a V shape. Kau kena masuk from the main entrance, masuk hujung, and then another V shape, masuk hujung. Yang ini semua sel. So yeah, aku masuk. Dia dah cakap sel lu kan, korang tahulah. Jangan lah. Tadi you dah cakap. So aku masuk. Dah sampai sini lagi gelap sebab tak ada lampu. At least kat sini ada pintu. Situ pun ada pintu, tapi sini tak ada. Okay. So aku masuk je. Aku masuk, and then there's this one hiding spot lah. Then masuk situ, isap rokok. Tapi aku perasan macam lain macam lah. But still perasaan tak ada perasaan takut. Dalam kepala tak macam-macam. So, isap rokok. Tiba-tiba aku dengar macam orang cakap, "Hey." Hey, Sami Dendeng. Dah agak lah. I was expecting that to happen, guys. Kau bayangkan tengah isap rokok gelap. Tiba-tiba, "Hey." So tiba-tiba baru dalam Suara kepala otak, tak tahu sama suara perempuan ke tak, because suara dia is orang whisper. Okay. So tak tahu. So okay lah. Baru tiba-tiba dah dengar bunyi tu, baru dalam kepala otak dah back to normal. Kepala otak, apa aku buat siapa kat sini? Oh, so basically kau pergi tempat tu macam kau tak tahu kau He's nak not pergi being situ. himself. Tak, I'm not being myself. Aku just macam otak, betul aku nak isap rokok asal. Tak boleh stress. Okay, So faham. I'm not in a right state of mind lah. So dah Correct, sampai sana, tiba-tiba dah bunyi, "Hey." Aku macam, apa aku bodoh selalu datang sini ramai-ramai, aku datang seorang. Correct. Kimak. Okay, tak apa lah. Habiskan rokok, baru bulu roma start naik. Dah rasa macam-macam. Terus aku keluar daripada tempat tu. Kan ada sel, nampak sel. Biasalah kepala gatal lah nak tengok. Aku tengok macam I think 3 cells from the last one nampak macam kepala keluar. At the same time ada bunyi, "Hey." Lepas tu dia masuk balik. Kepala je kat bawah. Tapi cells tu semua kosong lah. Semua kosong, gelap. Siapa saya kat situ? Even orang yang nak buat prank pun siapa berani buat masuk dalam-dalam. There's I think roughly around 7 to 8 cells. I think bigger than this. Kau bayangkan berapa besar. Yalah. So kau bayangkan aku dah pusing. Aku tengok, "Hey." Lepas tu masuk balik. Aku dah macam, okay, tak boleh. Dah keluar. Tapi kalau kau nak cakap sel kepala dia keluar, okay, kau imagine benda tu dekat dalam sel. Benda tu kan kecil kan? Benda Isn't it? The gate itself is small kan? Kau imagine macam dia nak keluarkan kepala dia nak. Gate dia Kalau semua orang nak buat terbuka. prank kat kau pun lah. Yalah, gate dia semua terbuka. Tak lock, tak apa. Okay, Tapi even if kalau nak buat prank, satu macam mana kau nak pintu je keluar boleh kepala, keluar. Zul? Tak, even yang entrance nak masuk pun satu je. So I waited there for like 15 minutes, ingatkan ada orang buat prank. Kau dah berapa lama saya nak kat dalam. So sama, aku pun tak tahu sama ada aku bayang-bayang ke atau High chance tak lah. It's I dia don't lah. know. Because you are not at the right state of mind. Yes. And benda gini suka kacau when you are correct. at that kind of state lah. Correct. Yeah. Lagi at the point of mind state and state of state. mind state siya. Apa siya mind state. And in that state of mind, okay, kau akan kuat termenung. Yeah. True. Yes, so lagi kau kuat termenung, lagilah dia akan nak serang kau. Yes. Aku pun sama. Aku pun kuat termenung. Yeah. Ustaz dah marah aku dah. tu aku tahu. Memang tak ada benda. Tu yeah. Nanti tak apa nak buat, tak aku termenung sendiri. So yalah, kalau boleh jangan wander off alone lah kalau korang tengah stres ke apa. Benda-benda ni suka lah. Tu sekali je saya, sekali. Ya, janganlah. Pocong. Memang sebut pula. Okay, kau cakap pasal keluar kepala kan. I think I told you before that I have some experience dekat tangga. Dekat tangga. Kau tahu tangga kita kan is like nak naik rumah. Okay, dulu punya rumah dia tak ada like every floor ada lift tau. Okay. Like if you're staying at level 6, you have to stop at level 5, then you have to go Naik up. tangga lah. Aku baru tanya kau buat apa kat tangga. Aku nak balik. Sembunyi isap Then rokok kan mana bila tahu. pak kau cakap pasal
Kan muka aku suddenly change. Aku teringat aku punya experience but aku tinggal Bedok lama. Because I have a lot of history cerita when I stay in Bedok. So sama juga when I stay in Bedok, my house is at level 6. So I have to go level 5 up to level 6. So tangga. Aku dengar macam hey. It's not hey. No. It's literally macam hey. And it's fade Dia bukan dekat tau. Dia macam hey. Macam jauh gitu. So aku macam apa? Siapa yang ikut aku? Padahal aku naik lift seorang. So masa aku nak balik tu, I was still young. I was primary 4 or primary 3 at the point of time. Yeah. So aku tinggal Bedok. Aku move out from there when I was primary 4. Yeah, then aku move out. Aku move out to Westside. Then dah gitu, cari lah. I still remember. And there was daytime It wasn't night time. Yeah, it was daytime. So cari. Aku ingat balik bila aku naik lift. Dua-dua lift is at first floor. Okay. Saya tak ada apa. Aku tak dengar apa-apa apa. And then dulu punya lift is unlike now tau. Macam dulu punya lift kalau kau jerit at least kau dah boleh dengar. Macam sekarang kau nak kena jerit lagi kuat baru orang sebelah lift dengar boleh lift orang kat sebelah boleh dengar kan. Dulu tak. So aku macam fikir tak ada orang apa naik lift aku bodoh. Sekarang aku tengok sumpah. And it's not one time, okay. It's not one time, berkali-kali. And it's not only at that area. Because aku tengah Bedok, dia ada 1, 2, 3 lift. So ABC. Tiga-tiga tu, it will always dekat tempat yang tangga tu. Everywhere. So yang masa aku pergi tu, yang aku balik tu kan, it was at C punya lift. So switch lah. Pergi dekat B balik. Pun sama juga, kena juga. Tapi masa tu dia bukan yang the second time aku experience, dia bukan bukan. Dekat yang tangga punya besi tu. Kerang. Itu kat atas. Yang masa first time aku nampak tu yang dia heikan aku kan. Itu dekat bawah. Dia heikan kau like 2 or 3, aku tak ingat lah. 2 or 3 floors. Aku dah dekat tingkat 5 nak naik ni. Ya. Dia nak berhehe pula. He makcik kau he. Ya. Dia nak berhehe kawan-kawan. I can still recognize I can still remember the face though. Like yeah. How? You know my history back then in Bedok, right? Yeah. And you know that it's actually not bahasa singgah-singgah ni. Yalah. Yeah. Orang simpan. Oh, okay. Yeah. Oh, is benda is orang punya lah. Yeah. Okay. Yeah. So that's why it's been like it's going here. Oh, so dia macam ikut lah. Dia merayap. Dia orang ada lah. Tuan dia is just like 2 unit away daripada rumah aku je. Macam mana sekorang hidup? Yeah. Macam-macam lah. Speaking of which, I also just remembered, kind of happened to me like very long time ago lah. Rumah ni lah. I lupa. Allah mak aku ni Yuki. Korang kalau dengar makcik pekik tu mak aku, okay guys, korang jangan pekik. Aku dengar makcik kat belakang tu siapa? Tu mak aku. Korang jangan macam-macam. Panggil kucing. Okay, so as I was saying, kind of teringat lah. Long time ago. Aku terlupa. Ibu dengan ayah pergi pasar. Okay, pergi pasar lah. I was at home alone lah. So bangun pagi, lupa, tak fikir apa-apa. Terus duduk kat living room lah. Lek-lek. Terus dengar my mother, ibu panggil, "Mi." Aku pun fikir, apa? Senyap ni. Masuk bilik ibu tengok tak ada orang. Saya ketawa. Tiga mata senyap ni. No, legit. Terus senyap. Ya, sabar. Tunggu dia habis. Okay. Hari ni aku kena bikin, guys. Okay, so panggil. Dengar mak aku panggil, "Mi." Apa? Macam sekarang mak aku tengah panggil lagi ni dia pergi. Macam gini dia pergi. "Mi." Apa? Tak ada orang respon. Aku bangun, masuk dalam bilik mak aku, tengok tak ada orang. Cakap, tu call lah. Ibu kat mana?
Oh, ibu pergi pasar lah dengan ayah. Kenapa? Oh, tak ada. Tak apa. Okay, bye. Yeah. Like clear cut lah dengar. Sorry, macam ni lah. Sorry ibu macam ni. Ya. Tak ada orang respon. Aku pernah dengar orang cakap, even my parents pun cakap lah. Dulu aku punya stepmother cakap aku. Dia cakap, keep it a habit. Kalau misal kata, honestly tak kisah pagi, petang atau malam, but it's best kalau macam time tak ada orang ke apa kan. And then tiba-tiba kalau kau dengar orang panggil nama kau sekali, kau jangan jawab. 2 kali pun jangan jawab. After the third time kalau orang tu masih panggil, tu manusia, baru kau jawab. Okay. So when it was my first time buat night shift, so aku pergi toilet dulu. Aku cakap kat regular aku. So aku punya regular pergi dekat maintenance room, duduk lepas tu. So aku pergi toilet, buat business aku, ngalek. Tiba-tiba aku dengar regular aku panggil aku, Man. Sekali aku diam je lah. It's a habit daripada kecil. Yeah. So diam buat bodoh. Aku dengar tunggu tak ada orang cakap apa-apa. Okay, kepala otak tak ada apa-apa. Mungkin dia malas nak cari. Panggil Man sekali, okay lah. Then aku pergi kat maintenance room. Sir panggil saya Ha? Kau fikir kuasa ke aku nak panggil kau? Aku kat sini saya daripada tadi. Macam, habis siapa saya panggil? Lepas tu dia pergi kat belakang aku, dia tepuk, welcome to night shift. Okay. Another story pasal panggil-panggil nama-nama ni kan. I don't know whether it's Fauzi and Firdaus. I'm not sure korang yang mana satu yang happened. Okay, which is my abang Zara. Fauzi is the one yang cakap pasal tu gigi. Okay, so Firdaus is the one yang masa I was on my lunch break, then he came and sit beside me wearing helmet. Okay, so I don't know which one of you guys experienced this. If you guys are watching, okay, my mom told me that point of time, either or, they were studying for poly exams. Okay. Dekat dapur tau. That was 2 plus in the morning. 2 plus or 1 plus in the morning around there. Dia dengar dia panggil nama. Okay lah, just put it Fauzi lah mungkin lah. I don't know lah. Aku tak tahu lah. Salah satu daripada korang lah. Okay, imagine Abang Fauzi Fauzi. And dia pusing. Benda tu tengah gini. Dekat atas dia gini. Posing Dia fikir tak teknik. Dekat Paint kitchen me dia like one of your French girls. I don't know Fauzi or Firdaus lah. Either one. Yeah. Allah. Dia tengah belajar, tengah study for poly punya exams dekat dapur. Dan Oh, yang atas meja is it? Bukan, Dia dekat atas kabinet. atas kabinet. Ya, okay, you got tell me Dia before. menghadap timbuk. So dia tengah belajar. Dan kat belakang Fauzi. Habis benda yang posing tu, Cik Pon. bentuk pun semua cik pon lah. It's Cik Pon. Ya, terus dia tak ada gigi, terus dia masuk bilik. Masuk bilik bukan bilik mak dia. Dia bukan bilik dia masuk bilik mak dia. Ya, I don't know, either or lah. Either one lah, I don't know. Yeah, I forgot. Kronik Tengah belajar. Masya Allah. Sebab tu aku tak pernah belajar. Macam you lah dia ni. Astagfirullahaladzim. I think that thing ada cakap something else tau. But I don't remember. But I know that dia mention nama. Yeah, I remember you said that. Because why? Benda tu dah memang kat belakang tu pokok buah mangga. So if you guys, whoever stays in Clementi, Ginza Plaza, used to be Ginza, now West Coast Plaza. Dekat belakang West Coast Plaza tu ada satu longkang besar. Okay, and that block ada pokok-pokok. So benda tu dah memang situ rumah dia lah. So that's why macam I even ask my mum, macam mana dia tahu nama dua orang ni? Mungkin dia dah mengidap kat situ dah lama. Usually macam apa yang kita experience kan, especially macam kau dengar suara, kau nampak ataupun kau rasa ada benda. Honestly, itu macam biasa. Seram tapi macam biasa. Tapi part yang seram bila benda tu nak ada conversation dengan kau. So I heard this story lah. So dua story. Benda tu ada conversation dengan manusia. So kau bayangkan pakcik ni tengah pergi pancing. So most of the time selalu diorang pergi ke pukul 4 pagi ke 3 pagi. So that night he came early. Kawan-kawan dia belum sampai. So dia roughly datang pukul 12 lebih, 1 lebih. So dia seorang dia pancing. And that night for some reason banyak ikan. Banyak ikan. Lepas tu dia pancing. Tapi dia rasa lain macam. Asal banyak ikan. Tak apa, dia continue pancing. Lepas tu ada perempuan datang. Tapi dia tak tengok pun.
dia just continue pancing. Lepas tu perempuan tu cakap, wah abang, banyak ikan. Lepas tu pakcik tu kata, alhamdulillah banyak ikan. Lepas tu perempuan tu cakap, nak ambil sikit boleh? Lepas tu pakcik tu kata, nak ambil lah. Tapi sambil tak tengok pun, suara perempuan, nak ambil lah. Tapi jangan habiskan. Lepas tu perempuan tu kata, okey, terima kasih. Kau tengok hantu pun sopan tahu nak cakap terima kasih. Manusia nak cakap terima kasih pun susah. Tu lah. Berat Okay. dulu nak cakap. Berat. Geram Okay, ke kadang-kadang okay dah, habis boleh. Then after that, after a few seconds, lepas dia dah ambil, perempuan tu cakap kat pakcik tu, pakcik, terima kasih sama-sama. Saya nak tanya kenapa tak tengok? Macam tahu-tahu je. Hei, ya Allah. Terus hilang. So aku tak tahu sama ada cerita tu betul atau tidak. But bila kau bayangkan benda tu ada conversation dengan kau, macam tahu-tahu je. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So that's one. The other one untuk aku lagi seram is satu family ni, diorang pergi piknik atau apalah dekat tepi laut. So anak diorang tiba-tiba lari jauh, still in their view tapi jauh gila. Then for some reason, maybe lemas or something, tiba-tiba budak tu nak pergi ke arah laut. So diorang manage dapat kejar dia. And budak tu tiba-tiba dah meracau. Dah meracau, bobal tapi bukan suara dia. Aku tak tahu suara perempuan ke apalah. So dah start meracau. So one of them, pakcik diorang ke apa, datang baca doa. Tak salah aku surah Nas ke apalah. So kau bayangkan, dia baca-baca, lepas tu benda tu tegur, benda tu diam. Bila dia baca, benda tu diam. Dah habis baca, sambil tengah baca, tiba-tiba benda tu ketawa. Salah baca. Baca pun salah. Kan aku dah agak dah. Kau bayangkan. Yeah, I know. I ever encountered that before. Yeah. Kau bayang benda tu tegur kau salah baca sah. Yes, Kalau yeah. manusia tegur kau salah baca tak apa sah. Ni benda tu Yeah. Azri, nanti balik cuci kaki mandi. tak ni legit. Ni legit. Tadi kat belakang. Nanti lepas habis nanti baru Ada tadi. Ada dia nanti. Kat belakang. Nanti balik cuci kaki. Bila when I was in I think primary 5 if I'm not wrong. Satu family semua keluar. So I have this satu pakcik Indonesian, dia sewa bilik. He's a very nice guy, soft spoken, bobal baik. Aku pernah dengar dia marah anak dia. Tak macam marah, kau tahu tak? Macam legit just tegur. Tapi dengan suara nada dia yang lembut. Suara dia tak dalam. Sama macam dalam tapi tak dalam. Dia marah, kau bayangkan dia marah anak dia boleh nangis. Kau tahu macam mana dia marah? Nama anak dia Ifa, kenapa kayak gitu? Dah menangis. Orang dia baik gila. And then dia solat 5 waktu tak lepas. Tiap malam selalu baca Al-Quran. Kau bayangkan, okay lah, honestly kita satu rumah tu tak ada amalkan descended. Tapi alhamdulillah, because of dia, macam adik-beradik aku pandai solat, descended, pandai baca-baca sikit-sikit. Then there's this one night, semua orang tak ada. And dia selalu tiap-tiap malam maghrib selalu pergi masjid solat. Depends lah, kalau dia balik lambat dia tak pergilah. So that night aku tahu dia pergi. Aku selalu akan pergi kalau adik aku ada. So that night adik aku tak ada. Okay. Adik aku keluar ikut bapak aku mana lah. Then after that, aku tengah tengok TV, semua gelap. Aku suka tengok TV, matikan lampu. Kau tahu lah feeling dia, tutup lampu, buka TV, tengok movie, tengok. Tiba-tiba aku dengar orang baca Al-Quran. Tapi suara dalam gila. Macam bukan suara dia. Tapi, okay, kau baca as simple as Bismillahirrahmanirrahim. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Pelan gila and nada dia dalam gila. Aku macam, okay. Kepala otak aku ingatkan yang pakcik rental tu. Aku panggil dia paman. Ingatkan paman. Paman.
Sambung, tengok. Pam. Paman pergi masjid kan. Kau bayangkan tiba-tiba kau kau bayangkan tak ada benda, tiba-tiba benda tu baca ayat-ayat suci. Kau nak buat apa? Kau nak baca ayat balik? Nanti kan challenge lah. Nah. So at that point of time aku sampai dah tak tahu nak baca apa. Keluar rumah. Of course. Talking about that, I ever told you before yang I tengah nak tidur. Adalah something happen. Then then after that baru then I was advised to baca doa sebelum tidur. So it came like that. The same. I pernah bilang you the first night was okay. Bila aku baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum aku baca ayat kursi, Al-Fatihah, ayat kursi dengan doa tidur kan. The first night was fine. The second night tu, I told you that shaky. Me and one of our friends lah. That time siang hari ada benda, ada booth. Then after that malam tu nak tidur tu, I teringat my uncle told me baca doa lagi. Okay. So biasa nak tidur tu baru bismillah. Sama lah. I pernah bilang you dia punya cara bacaan macam kita normal being us kalau tak nak baca betul-betul macam bismillahirrahmanirrahim. Like that kind of fast The way how you should pronounce and the way how the punya harkat and whatever it is, the way how he pronounce is the same as apa yang kau cakap. Macam it's a proper kind of pronunciation of macam setiap sebutan, setiap huruf diorang sebut. Yes. That's what I had. Yeah. I think I told you before. That was only like few years ago. Yeah. Ya Allah. Kau pernah? Kau teringatkan aku balik lah. Aku kalau benda-benda ni usually they won't speak to me lah. They just show themselves to me. Macam tadi kat situ. Tadi kat belakang. Dekat Nanti situ. dekat belakang dulu agaknya dia pergi situ. Tak apalah. Jadi dengan itu kita concludekan malam ini kita bercerita. Kita nak try tu credit shot pasal malam ni tak mengizinkan untuk lama-lama juga. Asal? Tengok this camera. Oh, hi camera. Okay, so aku lupa where was I? Oh, okay. Okay, so that's all for tonight untuk kita stories. Thank you Man, thank you Kim. Kim or Man? so Kim Man. Man. Kim Man Ki. Monkey. Kimo. Okay, thank you Man for sharing your stories and for no being worries. here. Alhamdulillah. Okay, and for you guys, okay, kalau seperti biasa, kalau korang have any stories, Please share with us. Yes, to stand a chance to win a meal with Black Boys Kebaran Sangkatina for free. Yes, Man, kau pun ada stand a chance, insyaAllah. Nanti results will be out this month. Yes. Okay, end of this month. So, yalah, just stay tuned. We will be deciding siapalah pemenangnya nanti, and we will announce it at the end of the month bila kita buat live nanti. Wah, hari malam interesting rakan-rakan. Yeah. Dah, boleh. Okay, so anything from you? Anything else from you, my man? Nothing else. For you? No. Okay, so that's all from us. Thank you very much. Oh yeah, sekali lagi terima kasih for 100 subscribers. Alhamdulillah, we are happy that we made it till 100, and insyaAllah we are looking forward to your support, more and more support. Like, share, subscribe, and jangan lupa support kita punya previous episode susulan, and support kita punya sponsor susu. Yes. Okay, so that's all from us. My name is Aidi. And I'm Marelli. And I'm Nuraki. and we are from Black Cats Podcast. Ciao. Itu before yang Sembuang Camp. I think Sembuang Camp. Kalau night duty. Black Cats Podcast.